Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang dan masih bersama langsung dari Shah Alam Convention Center sempena Pesta Buku Selangor 2020, dan bersama kita pada hari ini adalah Ustaz Fazrul dan bersama pengacara saya, partner saya, dah lama tak partner ni sekali. Aidil. Saya. Dan petang-petang ni agak-agak layu-layu tu, jangan layu dulu. Jangan layu dulu, betul. Kita masih ada lagi cabutan bertuah ya. Ya, betul. Menarik ni cabutan bertuah di Pesta Buku Selangor. Sebanyak 9 kali cabutan bertuah. Dan pembelian mestilah RM30 ke atas. Awal-awal kita bagi tahu dulu sebab masih ada lagi. Tumpang duk ada, mai lah. Esok dah tak ada, jangan mai dah. Okey, hari ni kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan buku dan legasi. Dia Asma. Buku dan legasi. Tapi sebelum tu Aidil lah, kita minta Ustaz Fazrul untuk memperkenalkan diri. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Aidil, pada Asma sudi ambil peluang Saya pun bersyukur dapat hadir ke Pesta Buku Dan saya Fazrul Ismail. Sekarang saya bertugas, ada 2 kod topi sebenarnya. Saya CEO di Akademi Seniji, buat latihan, training, consultancy, dan satu lagi saya sebagai content officer di Warisan Umat Ikhlas, kempen Quran Hour. Itulah ringkas saya. Itu dia punya yang ringkas. Nak pergi lebih lanjut, kita nak masuk ni. Jadi Asma, apa yang nak ditanyakan kepada Tuan Fazrul kita? Pertama-tamanya tajuk kita pun buku dan legasi. Rasanya kalau kita sebut buku, ramai tahu buku tu apa, tapi mungkin belum ramai yang tahu legasi. Apa itu legasi. Ya, betul. Jadi Ustaz Fazrul, apa itu legasi? Legasi secara ringkasnya daripada perkataan bahasa Inggeris yang maksudnya adalah kejayaan yang diwariskan atau yang berkekalan. Dan bercakap tentang legasi ini sebenarnya ialah berjaya, kalau boleh kita nak berjaya dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Panjang, sepanjang-panjangnya berjaya. Kenapa nak kena menekankan legasi? Kenapa kita nak kena tekankan legasi? Kerana kita hidup tak berapa lama, kan? Dan kalau boleh kita nak jaya tu lama sikit lah, kan? Kalau katakan ada yang kata bahawa saya ni banyak masalah, baca buku banyak masalah juga, tak baca pun banyak masalah, alang-alang masalah, kan? Biarlah masalah tu kat sini sahaja, kan? Kita dapat bina kejayaan, tapi bila sampai ke satu destinasi akhir nanti di akhirat, kita kat sana berjaya dan tak ada masalah. Jadi apa legasi Asma? Itu sebenarnya saya pun nak tanya juga. Ada setengah orang kita tak boleh cerita lagi nanti dulu. Insaf dia ada perancangan untuk legasi. Seterusnya masih lagi merancang. Tapi apa pun kita kena merancang untuk destinasi terakhir kita, ya Ustaz Fazrul. Jadi Asma, soalan kedua pula. Okey. Buku. Apa pula perkaitannya antara buku dan legasi? Baik, sebenarnya bila cakap tentang buku yang banyak dalam Pesta Buku ini ataupun di library, di perpustakaan, sebenarnya adalah perkataan-perkataan hikmah yang pengalaman hidup beratus berjuta tahun, yang sebenarnya kalau siapa bijak, dia hidup 60-70 tahun je. Itu pun tak pasti pun, kan? Dan kadang-kadang kita langgar dinding, langgar apa sebagainya. Baik kita cari, kalau nak berjaya dunia akhirat ini, cari sumber yang dinding tu biar kat orang lain punya dinding, kan? Kita kalau boleh elakkan daripada langgar dinding tersebut, terlanggar sikit-sikit tu okey lah, kan? Terlanggar kaca sikit, kan? Tapi kalau boleh dengan baca buku, sebenarnya kita dapat memastikan kejayaan kita itu lebih panjang dan lebih lagi powerful, kan? Maksudnya kerana kita ambil formula-formula yang berkesan, yang tak berkesan tu kita tinggalkan. Jadi kalau kita membaca, sebenarnya secara tak langsung kita membentuk legasi untuk diri kita sendiri. Ya. Kita sedang meninggalkan sesuatu, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi kita juga. Betul. Pasal bila kita membaca, kita akan ada nilai daripada buku tersebut. Dan betul. Nilai itu dia perlahan dia akan mengubah, kan? Dan kalau kita ambil bahan bacaan yang bagus, kan, kita akan masuk nilai yang bagus dan kehidupan kita pun akan jadi bagus. Dan kalau kita baca bacaan-bacaan yang boleh menyumbang kepada masyarakat, kepada umum, kepada dunia, maka kita, kalaupun kita pergi pun, kita masih lagi boleh buat sesuatu yang sebenarnya berdasarkan kepada ilmu bermanfaat. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu ada 3, kan? Sedekah jariah 1, ilmu bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Dia tengok tu, ustaz kata tu, kan? Saya pun ingat lupa dah. Saya pun ingat lupa. Jadi ilmu bermanfaat itu kat situ. Maksudnya ialah kalau kita baca, kita amalkan,
kita dapat teruskan legacy, ataupun sebenarnya kalau katakan kita ini sendiri yang menulis buku tersebut bermanfaat, memang terus meneruslah pahala kita Ya, harapnya. betul, sebab surah pertama yang diturunkan pun Iqra. Iqra. Baca. Betul tak? Ayat pertama, Ya. surah pertama Iqra. Iqra. Kan? Surah pertama Iqra. Tapi itulah yang menarik. Saya menarik tentang topik ni. Ustaz Fazrul selalu menekankan, kalau siapa yang pernah mengikuti kelas Ustaz Fazrul selalu Ustaz Fazrul cakap added value. Added value. Tambah nilai dalam kehidupan. Ya, betul. Kalau Hafizah Minum pula dia ada cakap apa? Ha. Add one positivity, minus one negativity. Hari-hari kita buat benda tu. Betul. Supaya sebenarnya itulah, bila kita buat benda tu, kita bagi impact bukan sahaja pada diri kita. Betul. Kita dan pencipta, kita dan manusia, Ya, kita betul. dan orang sekeliling Betul. kita. Jadi Asma, itu yang bila seronoknya bila kita add value Ya, betul. dalam kehidupan seorang, insya-Allah akan nampak kebaikan tu kan. Dan add value tu pun sebenarnya tak payah banyak-banyak. Ada orang kata, oh saya nak kena jadi menteri lah, saya nak jadi pengarah lah, saya nak jadi itu untuk add value kan. Sebenarnya kita add value saja pada diri kita dengan kita baca buku kan. Kita baca sekarang ni adalah buku, muka buku kan. Tapi muka buku tu kadang-kadang ada add value, dia ada add bukan value kan. Tapi kalau kita baca buku, kita add satu value yang kecil setiap hari, satu untuk kita. Tapi kita akan terkejut suatu hari nanti orang akan perasan, engkau punya value ni lain macam lah kan. Power kau ni lain Power macam, itu rahsia orang yang betul. baca buku. Tapi Asma, betul tak zaman sekarang budak-budak suka main tablet tak? Betul? Apa yang Asma nak kau orang kata huraikan tentang Okey. Sekarang ni kita bercerita tentang membaca. Membaca dan juga legacy. Tapi sekarang ni kalau mengikut Ustaz Fazrul punya pendapat peribadi sendiri, macam mana dengan tabiat membaca yang Tuan Fazrul nampak dalam kalangan kita punya masyarakat? Dia bila sekarang ini sekarang ni dah mula pada telefon bimbit kan, pada betul, tablet apa sebagainya. Itu masih lagi membaca kan. Okey, tetapi kesannya berbeza kan. Contohnya lah, kita kalau baca daripada tablet dengan baca daripada buku, dia punya cahaya daripada tablet itu sendiri pun dah memberi kesan pada mata. Betul. Berbanding dengan kalau kita baca daripada buku. Dan buku kita boleh conteng-conteng kan. Tapi tablet walaupun adalah yang ada pen boleh conteng-conteng, tapi kesannya itu tidak sama kan. Pasal dia punya teksturnya, dari segi itu belum lagi bau bukunya, semua itu memberi kesan yang besar kepada kesihatan kita satu. Tapi yang keduanya ialah dari segi originality buku itu. Kan. Jadi itu sebabnya kalau siapa yang baca tablet okey, tapi jangan tinggalkan buku yang asal kan, walaupun dia nampak macam idea tradisional sikit lah kan. Tapi sebenarnya pengalaman saya lah, dah cuba untuk baca banyak e-book, banyak download dalam laptop tu kan. betul. Tapi dia download je Open access. Kita ada tajuk. Download je. Kita pun ada tajuk membincangkan tentang open access. Ada baik dia. Betul tak Asma? Betul. Ada juga keburukan dia adalah di mana mata kita. Mata. Lepas tu kita punya badan jadi lemah. Lemah. Bila terlalu banyak tengok tu. Jadi saya nak tanya Ustaz Fazrul, macam mana kita nak tarik legasi membaca ni? Legasi buku ni. Baik, sebenarnya bila kita ini ada legacy, kita nak bina kejayaan, kita nak berjaya di dunia kita, contohnya lah ahli bisnes dia nak belajar, nak berjaya kan, ataupun seorang ibu dia nak berjaya, ataupun seorang ayah dia nak mendidik anaknya berjaya, nak dapat income tambahan. Kerana dia ada nilai, dia ada niat untuk berjaya kan, yang panjang, maka dia akan tahu ada gap, dia ada aku tak tahu ini, aku tak tahu ni, dan dia akan cari buku. Cabaran sekarang ini ialah kadang-kadang orang dia tak baca buku yang jangka masa panjang, membina kejayaan besar. Betul. Lepas tu dia dengan kawan pun tak ada bincang nak bina benda yang besar kan. Jadi bila dia berfikir kecil, buku tak cukup, tak diperlukan. Muka buku aja, Facebook dapat dah cukup. Pasal cara dia berfikir itu ialah kejayaan tak perlu besar-besar kan. Jadi sekarang ini bagaimana untuk kita menggalakkan orang baca buku? Satu ialah kita kena banyakkan perbincangan dan juga membuat kempen agar kalau boleh, kalau zaman dahulu sahabat Nabi itu 19 tahun dah jadi panglima perang. Kalau kita tengok Facebook contohnya kan, dia buat pada umur 24 tahun. Banyak itu juga panglima, betul. keyboard warrior. keyboard warrior kan. Jadi sebenarnya kalau katakan yang keyboard warrior dia tak ada legacy sangat pun, tapi dia gunakan Facebook yang buat duit kan. Jadi betul, itu sebabnya kita kena galakkan orang-orang muda mesti berfikiran besar, think big,
Dan kalau orang think big, dia mesti cari banyak buku pasal dia tahu bahawa hidup masih pendek, pengalaman tak cukup, tapi dia nak shortcut rather than dia langgar dinding tadi tu, baca buku. Okey. Betul. Okey, orang yang nak think big, dia, of course dia akan cari buku. Ya. Okey, tapi sekarang ni kalau kita nak baca buku, dah tentu kita akan mencari buku yang menarik. Selalunya memang kita akan cari buku yang menarik. Tak kisahlah umur berapa pun, kita akan cari buku yang menarik. Jadi apa pula pendapat Ustaz Fazrul untuk penulis buku pula? Saya baru bincang pagi dalam P09 booth ni saya masuk tadi kan. Saya tanya tentang buku. Rupanya dia beritahu satu ilmu baru. Saya belajar tadi lah. Dia nak cerita ni, iaitu Lexa. Dah betul mic ni. Kan? Lexa. Maksudnya rupanya kita biasa kalau berat badan kita ada BMI kan. BMI kita ID dan apa sebagainya kan. Kita ukur. Kalau laju ada kilometer per second per saat. Tapi sebenarnya kadar membaca, kefahaman kita membaca ada unit juga namanya Lexa. Jadi rupanya buku ni ada buku yang leksanya tinggi, ada leksa rendah. Ada surat khabar leksa tinggi, leksa rendah. Bila kita baca leksanya terlampau tinggi, maksudnya terlampau sukar, akhirnya kita give up. Yang itu menyebabkan lepas tu kita tak nak membaca lagi buku-buku macam tu. Akhirnya kita baca buku-buku yang ringan-ringan. Orang cakap ringan-ringan. Jadi dulu saya pun tak faham apa maksud buku ringan, buku berat kan. Pasal saya suka baca novel daripada Azizi Abdullah apa sebagainya. Ini tokoh penulis dululah. Tapi bila saya belajar tadi dalam dewan tadi, rupanya kalau buku itu leksa rendah, kita bagi pada orang yang baru nak membaca pada leksa rendah, akhirnya orang itu akan berminat. Lepas tu barulah dia naik. Jadi mesej kepada penulis sebenarnya jangan give up untuk menulis kan, dan pastikan menulis ikut kepada kadar pemikiran orang yang ingin kita address. Kalau kita nak galakkan orang membaca, maksudnya kita kena turunkan sikit leksa tu kan. Saya lah basically kadang-kadang saya bila menulis itu waktu habis belajar engineering kan, saya tulis technical. Orang tengok baca sampai mana nak baca kan 5-6 kali. Lepas tu saya cakap apsal orang tak faham kan. Tapi baru saya belajar tadi lah. Maksudnya itu mesej pada saya sebenarnya yang saya nak sampai pada semua. Cara tak langsung kita membaca, kita tegur diri sendiri. Ya, betul. Betul tak Asma? Bila kita membaca sebenarnya bukan sahaja untuk orang luar. Ya. Sebagai penulis, kita sebenarnya sedang mengkritik diri kita sendiri. Mengkritik, memang. Itu lumrah sebagai seorang penulis. Saya pula nak tanya soalan pada Ustaz Fazrul. Banyak kali lah nak tanya ni. Macam mana pula bagi sesetengah orang yang dia maksa kita untuk baca satu topik sahaja. Dan dia kata topik ni saja boleh pergi jauh sebenarnya. Topik lain tak ada kaitan pun dia kata. Macam mana tu Ustaz? Itu yang sebenarnya kalau kita tengok dalam tradisi agama Islam pun suruh Iqra, dia tak ada cakap baca apa. Kan, baca je lah apa saja pun, asalkan baca itu akhirnya menyebabkan kita akan tambah nilai. Tambah nilai. Pasal nilai ni berbeza-beza. Ada orang dia dapat kata tolonglah ibu di rumah pun satu nilai. Ada orang kata kalau katakan saya senyum satu nilai. Ada orang kata kalau kita derma 1 juta baru satu nilai. So sebenarnya bacalah kan. Asalkan ia menambah satu nilai, baca, dan jangan pilih-pilih sangat. Dia bila memilih saja satu kawasan saja, itu yang istilahnya apa, katak bawah tempurung kan, tapi staff bawah cermin kan. Dia tak nampak bangunan lain, dia berada dekat dalam kawasan tu je. Okey. Okey. Macam Ustaz Fazrul cakap, bacalah, tak kisah asalkan dia menambah nilai. Value. Yes, asalkan dia menambah nilai tu, kita sepatutnya baca je. Tapi saya nak bagi satu situasi lah, selalunya kan. Dalam satu family tu, katalah anak ni dia membaca komik. Yang komik tu kalau kita tengok dari luarnya, of course lah lukisan, kartun, variasi, apa semua. Dah variasi. Mak pula bising, kau ni asyik baca komik aje. Tapi padahal sebenarnya di dalam komik ni, saya teruskan cakap lah, saya pun baca komik. Sebenarnya bila saya baca komik, saya jumpa banyak nilai. Contohnya macam nilai persahabatan. Jadi macam mana pula tu? Sedangkan sepatutnya kita boleh membaca segala jenis bahan. Secara tak langsung benda tu sebenarnya dia ada nilai. Ada tapi nilai. Mak tu beranggapan komik tu kau ni baca komik buat apa? Tak betul. Jadi sebabnya bila bercakap tentang nilai ni, dia kalau katakan saya menghargai masa, katakan idea menghargai persahabatan, dua nilai tu baik. Tapi kalau kita clash, kalau kita nak pilih okey sekarang ni tepat waktu ke kena bersahabat, pun boleh clash. Maksudnya kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang kita lambat. Dia dah macam critical thinking kan? Kan? Jadi poinnya apa? Nilai ini berbeza-beza. Orang ni cakap, mak cakap bacalah buku teks pasal nanti nak periksa. Si anak kata, mak dah penat lah mak, baca komik kejap lah mak, kan?
Sebenarnya asalkan membaca, yang kita ambil daripada surah Al-Alaq tadi tu, asalkan baca ditambah nilai, silakan. Berbanding dengan dia pergi berfoya-foya ke, dia buat benda apa, kan, baiklah dia baca komik. Dan ini mesej juga untuk saya jugalah ni, kan. Kalau tengok anak, kadang-kadang saya tengok anak baca, minta beli buku dekat MPH ke dekat mana, buku komik-komik yang ada sekarang, kan. Kalau matematik tu ada satu, dia mengajar matematik tapi menggunakan komik, kan. Jadi saya dulu ingat, ini apa ni komik-komik ni, kan. Dulu kita belajar buku teks yang tebal-tebal itu semua tu, tulisan, nombor. Tapi bila tahu bahawa sebenarnya saya kena ingatkan diri saya ayah kena meraihkan perbezaan, kan. Betul. Dan nilai ini masing-masing. Yang penting tambah nilai itu perlu diberi perhatian lah, kan. Kalau tidak kita paksa-paksa, kan, nanti terus anak tu tak nak baca komik. Dia takut baca komik, lepas tu dia tak nak baca buku teks, tak nak baca, lepas tu kata inilah tak nak baca, kan. Kita marah pula, rupa-rupanya kita sendiri yang menyebabkan perkara tersebut. Dia akan start kan salah habis, ya. Habis. Dia akan salah semua. Saya memang suka bila Ustaz Fazrul cakap raikan perbezaan. Raikan perbezaan. Ya, betul. Bila ada perbezaan, bukan bermaksud kita bergaduh. Betul. Tidak. Sebenarnya kita sedang membentuk satu pemikiran. Satu ideologi, kan. Dan benda tu bila dah ada perbahasan, macam perkongsian, secara tak langsung benda tu akan menjadikan satu penyelesaian masalah. Betul. Sesuatu negara, betul. Satu institusi, satu jabatan. Dan itu sebabnya bila kita baca buku banyak jenis, kita dapat nilai berbeza, cara melihat berbeza, sudut pandang berbeza, kan. Dia akan melahirkan open, bertoleransi, kan. Ketika kita ada berbeza pendapat pun, menjadi pemimpin pun kita dapat meraihkan, kan. Dia bila pemimpin kurang membaca, yang tu yang dia bergaduh-gaduh tu. Itu yang berbalah-balah tu, ya. Betul. Okey, sekarang ni kita dah discuss dah pasal membaca. Kita dah discuss pula dari segi menulis. Jadi kalau katalah nak anak-anak kita legacy ni membaca dan menulis, macam mana pula kita nak mempromosikan bacaan-bacaan ni? Tadi cakap pasal ra'i, kan. Nak mempromosikan macam mana? Promosikan. Itu sebabnya sama ada kita ni jadi orang yang membaca dan orang yang menulis, ya, ataupun orang yang mempromosikan budaya membaca ini, kan. Okey, pasal bila mak galakkan anak membaca, kalau katakan bos galakkan kepada staf membaca, ya, ia sebenarnya adalah satu legacy yang tersendiri, kan. Itu sebabnya sekarang kita ada Facebook, kita ada Twitter, kan. Kemudian kita ada macam-macam lah, audio book lah, apa sebagainya tu. Itu kita kena war-warkan, kan. Kalau boleh kita share lah sedikit, apa sinopsis saya baca buku A, apa yang saya dapat daripada baca buku B, share dekat WhatsApp apa sebagainya. Pasal benda itu mungkin kurang sekarang ini, kan. Kalau di luar negara itu dia ada sampai kelab membaca buku, contohnya. Dia buat, kan, satu kelab. Dia buat satu kelab, kan, di share apa yang dia baca. Jadi kalau itu dapat kita bangunkan di negara kita ini, saya yakin akhirnya orang tak tahu pasal banyak buku dalam ni. Bukan kita tahu pun apa kelebihannya, tapi kalau ada seorang recommend, dia kata, oh bagus buku ni, kalau siapa yang sedang ada anak remaja, bacalah buku ABC contohnya. Orang yang tak tahu tajuk itu pun boleh percayai buku. Dalam masa yang sama kita menghidupkan industri buku, kan. Tak mampu beli, pergi perpustakaan. Tak mampu beli, pergi perpustakaan. Betul. Asmah nak pergi mana? Nak baca buku? Pergi perpustakaan. Sebab hari-hari memang saya pergi perpustakaan. Baca buku sehari ke? Dah baca buku dah hari-hari. Ustaz, saya berminat nak tanya, bukan nak tanya, dengan ayat yang Ustaz cakap. Saya tadi sebelum mula live ni, saya ada tulis sikit tau. Siapa yang nak bina kejayaan dunia dan akhirat, baca buku. Yes. Jadi apa pandangan Ustaz? Saya setuju. Pasal sebenarnya kita kalau nak, orang cakap kalau nak pergi akhirat tu, orang kata baca buku namanya Quran. Itu memang confirm lah, kan? Confirm lah, betul. Tapi sebenarnya orang baca Quran, dia kena baca buku juga yang ada di atas muka bumi, pasal dia masih kat bumi, bukan betul. Dia nak turun masuk syurga. Dia bukan duduk Pluto. Kan. Jadi sebabnya kalau orang baca Quran, dia tak baca buku-buku lain, nanti khawatir dia tidak dapat membumikan Al-Quran itu. Dan kalau dia baca buku yang di bumi, kan, baca buku-buku apa tu, tapi dia tak baca Quran, nanti khawatir nanti dia baca buku tapi tak sampai ke langit, tak sampai ke akhirat. So dua-dua buku itu perlu dibaca agar kita legacy dunia akhirat. Fazrul. Power, memang power. Betul.
Tapi definitely kita sebagai Muslim lah, memang kita kena ajak bukan kita je lah, saya pun sebagai ibu apa semua, memang saya sendiri pun kena belajar Al-Quran apa semua. Macam mana kita nak tarik anak-anak ni, anak-anak remaja, kanak-kanak ni untuk membaca Al-Quran sekali? Itu yang kita promosi tadi tu. Nah, Promosi, dan bila promosi jangan kita kata baca satu juzuk, memanglah dia tenganga kan. Tapi kita promosi sikit-sikit. Kita cakap dalam ni, kalau anak-anak suka cerita kan, kita kata dalam Quran ni ada cerita kan. Cerita Nabi Musa, cerita dulu, cerita. Macam buku juga. Saya ada macam buat storytelling lah. Storytelling. Saya kalau di dekat Facebook tu saya ada buat satu grup namanya kunyah-kunyah buku. Kunyah-kunyah buku. Saya review buku. Kaulat buku dah kunyah sampai lumat kan. Pasal sebenarnya itu untuk saya nak pastikan saya ni ada satu tempat saya catat, saya letak sikit review sikit. Okey, buku ni saya dah baca, ini kontennya. Jadi tak terlupalah kan. Jadi ideanya ialah bila saya promosi tu ramai orang berminat. Kan, dan sama ada buku ataupun buku namanya Al-Quran, dia memerlukan promosi, dan promosi mestilah yang catchy, yang pendek-pendek tapi menambah nilai. Tambah nilai 1, delete nilai berapa? Add positivity minus negativity. Ya. Tapi Asma, sekarang ni Ustaz ada satu isu di mana ada setengah orang tu dia menggunakan buku dan legasi untuk menyebar fitnah. Untuk menyebar, betul juga, menyebar ideologinya sendiri. Ideologi tersendiri, fahaman yang salah apa semua kan. Jadi apa pandangan Ustaz, dan boleh tak kita katakan sebenarnya bahaya? Memang bahaya. Sebenarnya legacy tu ada dua jenis. Satu legacy baik, satu legacy buruk. Betul. Kalau legacy yang kita bincangkan tadi tu legacy baik kan. Tetapi kalau katakan dia menyebarkan idea-idea, tulisan-tulisan yang buruk, menyebabkan orang nak bunuh diri contohnya, orang nak bergaduh, ada. Buku-buku yang melaga-lagakan antara kaum pun ada. Kan? Jadi buku-buku ini kalau katakan dia baca, dia tinggalkan, itu legacy dia ke satu tempat namanya neraka lah. Tak naklah jadi begitu kan. Kita tak naklah. Alang-alang dah kat sini dah macam-macam masalah dah ada. Kenapa kita nak buat pun nak tempat menambah lagi sengsara sampai ke sana kan. Saya sebenarnya saya ada cakap satu ayat kat Asma. Saya selalu cakap kat family saya pun selalu cakap, jangan biar iblis dan syaitan buat kerja kita. Kita khalifah. Betul. Biar kita yang buat kerja kita. Jangan bagi dia interrupt kerja kita. Kerja kita legacy sampai ke syurga. Mereka legacy sampai ke neraka. Bukan kita nak judge mereka, tapi itu memang kerja mereka. Dia yang pilih. Dia yang pilih. Kita pilih yang nak ke syurga kan. Tapi kalau kita nak geng dengan dia, kita pulang. Kita memilih legacy untuk ke mana, Aidil? Untuk ke syurga. Untuk ke syurga. Paradise. InsyaAllah, paradise. Bacalah buku. Dan bacalah buku. Ustaz Fadul, saya nak bagi satu situasi lah. Okay. Kita sebagai satu organisasi yang tugas kita antaranya adalah untuk menyebarkan knowledge, pengetahuan semua. Tapi kadang-kadang bila kita tengok ada macam ramailah yang contohlah datang ke library. Okay. Datang library, dia tak punya buku. Tapi dia cuma menggunakan kita punya facilities saja. Kita jadi menjadi macam alamak, kalau boleh of course lah datang pinjam buku lah. Sebab dia bahagian servis. Jadi macam mana tu? Sebab kadang-kadang kita dah buat banyak dah aktiviti, kita dah buat promosi. Nak tarik tu memang terus cakap agak susah. Jadi Ustaz macam mana? Dah cuba nak tarik crowd, crowd ni datang crowdnya datang, betul crowd datang, tapi bukan untuk membaca. Bukan untuk membaca. Macam mana nak tu? Membaca. Diorang nak menggunakan fasiliti yang ada untuk berjumpa. Yang paling best saya selalu dengar nak pakai aircon sejuk. Okey. Ayat tu selalu lah. Nak pakai aircon, dia pula senang, selesa. Jadi Ustaz rasa macam ni? Sebab kita sayang adik-adik ni. Betul. Kita nak dia datang untuk membaca. Itu yang bila bercakap tentang legacy ini, sebenarnya dia adalah satu kempen yang perlu dibuat oleh semua orang. Maksudnya berjaya sebesar mungkin dunia akhirat kan. Jadi kadang-kadang mereka yang guna fasiliti untuk dating ke ataupun buat perkara-perkara yang tak sesuai ni, sebenarnya mereka ni tak ada legacy. Mereka pun tak tahu nak capai apa sebenarnya, kecuali istilah dalam psikologi namanya immediate gratification, iaitu nak terhibur cepat. Immediate. Nak cepat. Dia nak cepat. Jadi sebenarnya kalau mereka tahu, sebenarnya yang cepat itu akhirnya jadi lambat. Yang lambat tu akan jadi cepat. Betul. Kan? Jadi dia nak kena belajar erti sabar. Tapi benda itu perlukan education. Nilai, sekali lagi lah. Kita educate nilai. Dan perkara ini perlu kita promotekan kan, kepada adik-adik ini. Dia dah datang dah bagus dah.
kan. Okey, tak apa, datang kan. Tapi kalau saya cadangkan kalau di library tu bagi aktiviti tambahan kepada mereka kan. Aktiviti tambahan. Contohnya kalau dia datang tu, kalau kita nampak buat aktiviti yang tak sesuai tu, satu kita mungkin minta feedback daripada mereka. Setakat ni macam mana library pada hari ini kan. Kita bagi ada ruang untuk kita dengan dia berbicara tak kosong. Berborak-borak dengan dia sambil satu soalan tu kita masuk sikit-sikit. Ya, betul. Yang penting kita punya rapport. Pasal kita tak boleh tegur dia. Pasal kalau tidak dia pergi cari tempat lain pula. Ada SACC mall pula. Sejuk juga. Ada PKS. Banyak tempat yang sejuk sebenarnya. Tapi kalau dia baik dengan kakak tu kan, dia baik dengan kita kan. Segan kita kan. Kakak tu siap. Silap kalau katakan ada jamuan ke, ada belanja ke pula kan. Akhirnya dia kata bahawa okey, apa yang kita buat ini betul ke tak betul ke, topik itu boleh bawa kan? Betul, topik tu tapi kemudian sikit lah, jangan awal-awal lah kan. Pasal kalau awal-awal sangat dia ingat macam dekat library ada polis kan. Walaupun kita tahu amar makruf nahi mungkar itu penting dalam Al-Quran, tapi kaedah kita mendepani mereka pasal mereka dah datang. Tadi kita nak crowd, memang kita nak mereka cuma mungkin kena ditambah nilai sikit. Nanti kita tambah satu positivity, apa satu? Minus negativity. Nanti kita akan terkejut, entah dia akan jadi amat baik. Dia yang promote. Kau tak payahlah pergi library nak dating lah kan. Dia pula yang promote pada kawan dia macam tu. Betul. Takut nanti dia cerita pula dekat kawan ni, tak payah pergi library, ada akak garang. Ya. Penekanannya adalah add value lah. Betul. Kita tambah nilai dalam kehidupan orang tu. Jangan terus block dia. Jangan kau terus jahat. Dah, tak payah pergi datang ustaz. Pasal in the first place kita pun banyak je kelemahan kita. Kalau orang buat kita macam tu. Ya, betul. Sebelum tu Asma. Boleh. Last. Buku dan legacy. Dan saya nak kaitkan dengan ulul albab. Ulul albab. Kan ulul albab. bila membaca, mesti kita akan jadi seorang pemikir. Yep. Salah atau baik itu pemikir lah. Itu atas dalam konteks pemikir tu lah. Jadi apa pandangan ustaz tentang ulul albab berkaitan dengan buku dan legacy? Bila seorang baca buku, dia memang kena berfikir. Dia bukan sekadar berfikir, dia berfikir secara mendalam kan. Berfikir secara mendalam. Pasal kalau fikir, semua orang fikir kan. Jalan-jalan tak baca buku ni, fikir semua ni. Tapi bila dia baca buku, the point dia baca buku sahaja, dia wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia akan mula berfikir secara mendalam dan dia akan fikir pasal alam, pasal macam-macam lah, semua apa yang ada antara langit bumi ni, manusia ke apa-apa yang ada dalam buku tersebut. Maka itu akan membina kerangka berfikir mendalam. Istilah sekarang ni berfikir aras tinggi. Zaman sekarang kebat ya. Dan itu memang ciri ulul albab yang Allah puji dalam Al-Quran. Ada orang kata berfikir ni gifted. Betul ke tak betul? Tak semua orang. Berfikir ni apa? Berfikir ni adalah gifted, hadiah. Gifted. Anugerah lah. Adakah dia selektif ke ataupun semua orang boleh dapat hadiah tu? Saya pula yang tanya kan. Semua orang boleh fikir kan. Dia bila orang itu boleh membaca, maka dia bolehlah berfikir. Dia bila dia tak gunakan, dia macam kita ada mesin ke, ada kereta ke, tak guna lama memang rosak. Akal kita ni macam mesin kan. Jadi bila kita gunakan dia dengan membaca kan, kita mula berfikir secara mendalam, akhirnya dia akan makin lama makin tajam, dan itu yang menyebabkan kita dulu, saya ada je kawan sekolah rendah, sekolah menengah, nampak macam dia ni slow je kan. Macam, tapi sekarang dia dah jadi macam businessman, pemikir apa sebagainya, pasal guna saja kan. Dan guna itu masukkan satu value baik kan, buang yang tak baik tu. Dia akan lancar dan kita akan terkejut. Orang yang 5 tahun 10 tahun daripada sekarang, kalau dia banyak membaca, kita akan terkejut dia akan jadi apa suatu hari nanti. Betul. InsyaAllah. Takkan kita sangka orang tu akan jadi apa. Kecil-kecil dulu mungkin dia ada buat budak-budak kan, main nakal apa, kita tak tahu. Bila kita memupuk dia untuk dia membaca, dia akan build legasi dia sendiri. Legasi yang ke syurga. InsyaAllah. Yang ke syurga. Ya betul. InsyaAllah. Jadi Asmah, saya rasa pun kita dah ada di penghujung live session hari untuk ini. Kali ni Alhamdulillah sangat-sangat banyak kita timba kita timba ilmu dalam perjalanan kita selama 5 ke 6 hari ni. Betul. Memang best. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Terima kasih Ustaz Fazrul. Nak Ustaz Fazrul simpulkan sedikit. Betul. Baik, saya menyeru kepada semua yang mengikuti sesi live ini ya. Ideal kita doakan sama-samalah kita jadi orang yang pencinta buku ya. Tak baca banyak sikit, tak sikit banyak kan, tapi yang pastinya ialah add value pada setiap hari dengan membaca buku, pasal itu shortcut untuk kita membina legacy sampai ke syurga insya-Allah. Yang terakhir sebenarnya untuk menuju ke akhirat Asmah ya. Betul. Kita kena istiqamah. Istiqamah, betul. Walaupun sikit.
Tolong positif lah. Positif. Istiqomah dalam samalah macam kita punya tagline Pesta Buku tahun ni, Aidil. Apa tagline kita itu hari ni? Saya pun tak apa ingat semua. Astagfirullahalazim. Tagline kita adalah jom baca. Jom baca. Ya, betul-betul besar ni. Jom baca. Betul. Masya-Allah, Aidil kantor Aidil tak tahu. Okey, terima kasih pada yang menonton FB Live kita hari ini. Kita ada lagi kan next session selepas ni? Ada. Jam 6 meet and greet. Jam 6 petang meet and greet Meet and greet siapa? Kena tunggu. Tanda tanya. Yeah. Kena bersabar. Okey, kita akan ke next live Jumpa session. sebentar lagi dalam pukul 6. Suka untuk saya maklumkan, saya dan Asma suka untuk maklumkan Ustaz ya, perbincangan kita ini hanyalah pendapat individu, tidak ada kena-mengena dengan mana-mana pihak. Okey, kita akan jumpa ke next live insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Add one positivity, less one negativity. Minus one negativity. Assalamualaikum.